Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Sri Zahid Hamidi, menteri-menteri yang hadir, pimpinan parti-parti Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, calon-calon dari Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, Saudara Aminuddin, Menteri Besar dan rakan-rakan saya muliakan. Saya rasa satu kenyataan yang kita harus terima. Malaysia telah menempa satu sejarah. Sejarah di mana ada muafakat baru di kalangan parti-parti politik dengan niat yang satu. Jaga stabil negara agar stabil. Stabil itu untuk apa? Untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk membela nasib rakyat. Untuk membetulkan kelemahan-kelemahan dalam sistem negara. Menjaga perpaduan sebuah kaum. Kita tidak pernah menafikan apa yang disebut oleh Datuk Sri Zahid dan Anthony Loke sebelum ini tentang prinsip perlembagaan. Tetapi kita juga tahu negara ini akan hanya selamat kalau kebajikan dan hak semua rakyat dibela dan dijamin. Jadi ini saya harap saudara mengerti. Apa masalah yang dibangkitkan oleh pembangkang? 8 bulan dalam kerajaan. Ada tak skandal rasuah yang baru? Ada tak ada menteri yang sakau wang? Ada kontrak yang dicuri? Ada jana wibawa yang hilang? Lepas. Itu bagi saya asas. Negara ini rusak bukan kerana miskin. Bukan kerana tidak ada hasil dan khazanah. Tetapi tata kelola yang bobrok. Lantik Perdana Menteri, lantik Menteri Kewangan, kerjanya cari wang. Kayakan isteri, kayakan anak, kayakan menantu. Ini saudara, dengan kehadiran pimpinan kita. Datuk Sri Zahid ada, Mat Hassan ada. Menteri-menteri lain, Latiri Loke, Mat Sabu. Saudara, kita pecah rekod. Inilah kali pertama dalam 8 bulan. Bila saya tanya SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Bank Negara, Commercial Crime, tidak ada satu kes yang melibatkan mana-mana menteri dalam kerajaan. Saya terima kasih kepada pimpinan. Saya nak tanya Perikatan Nasional, apa yang dia nak sibuk? Dulu dia hamun cerca Datuk Sri Zahid, kluster mahkamah. Tetapi inilah orangnya yang mempertahankan Parti Kebangsaan Melayu. Mahathir minta dia bubar, UMNO. Dia tak sanggup bubar walaupun risiko pada dirinya. Ya. Itu sebab dia menjadi target sekarang. Bagi saya sudah nak nilai pemimpin, pemimpin mesti berani hadapi risiko. Kalau nak jaga diri dia kata baik. Saya patuh katakan saya selamat. Tetapi dia bangkit dan itu sebabnya pemimpin masa itu dendam dan marah dan mengambil tindakan yang keras terhadap beliau. Bila berbincang dengan dia dalam pembentukan kerajaan perpaduan, apa pendirian UMNO? Ya, saya bertempur dulu, saya bertanding di sini. Dan calon-calon negeri, kita lawan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi dalam perbincangan ini, apa yang disyaratkan oleh UMNO dan Barisan Nasional? Tentang prinsip perlembagaan. Menjaga hak sebuah orang Melayu, bahasa Melayu, Islam, raja-raja Melayu. Jadi saya jawab, DAP, amanah, keadilan, dah sign lama dah. Kita tunjuk pada bukti.
Maka itu yang menjadi syarat dan tidak menjadi masalah kepada kita. Kemudian, tata kelola, dia setuju. Gunakan wang negara untuk membela nasib rakyat, dia setuju. Tak ada langsung syarat berapa jawatan, kedudukan, kontrak, tidak ada. Jadi kalau tanya saya, sudah tanya pembangkang. Ada menteri-menteri yang mantan menteri melalak sana sini. Datang Port Dickson tapi tak ada sambutan lah. Sebab Port Dickson kubu kita. Jaga baik-baik. Jangan ada usaha memecah belahkan kita. Masa kamu ada kuasa, sakau tanah. Sakau kontrak. Sakau segala kekayaan. Bila hilang kuasa, kita nak jaga maruah Melayu dan kedudukan Melayu. Saya jawab, podah kamu. Mengapa orang Melayu, kamu ingat sebodoh itu, tak boleh nilai? Ini yang disebut di mana-mana. Masalah Anwar Zahid, dia jual Melayu kepada DAP. Saya nak bagi tahu depan Anthony Loke. Saya hormat dia dan kepimpinan dia. Kerana ketokohan dia wajar disambut kerana dia faham apa itu perlembagaan negara dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Bagaimana nak bersihkan negara ini daripada rasuah dan kerja orang-orang sakau. Ini, kalau nak lila pemimpin, itu cara dia. Jadi saya nak tanya apa dia masalah. Oh, ringgit jatuh. Bila? 3 bulan yang lalu. Tapi ringgit jatuh seteruk Perikatan Nasional. Tidak. Masa dia lagi teruk. Tapi yang dengar dia pun Allahu Akbar. Saya tak boleh sebut sebab Zahid kata Perdana Menteri kena jaga sikit bahasa. Ya. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah meningkat. Pasaran saham telah pulih. Pelabur-pelabur besar yang coba dipujuk oleh mantan-mantan menteri itu pergi sampai ke Amerika. Belanja ratus ribu nak pujuk Elon Musk datang. Ada Elon Musk datang? Tidak. Tetapi kerana kerajaan ini stabil, kerana jasa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kerana gabungan ini kerajaan stabil, dasar jelas, Elon Musk yang minta bercakap dengan saya. Ya. Siapa Elon Musk? Orang terkaya di dunia. Apa syarikat dia? Tesla, Starlink, SpaceX. Semua tiga-tiga gergasi yang menggugat sistem ekonomi dunia. Dia telefon, saya jawab dan terus setuju labor di Malaysia buka ibu pejabat di Cyberjaya. Minggu lalu Geely, syarikat automobil terbesar dunia, terbesar di negara China, yang bekerjasama dengan Proton, 10 tahun nak bercakap soal automobil city in Tanjung Malim. Ada berlaku? Tidak. Dia kata ya, tak pernah berjalan. Sebab politik tidak stabil. Dia tak pasti dasar negara. Tetapi minggu lalu ada surat 10 halaman dia tulis kepada saya. Bagi pengakuan akan memulakan kerja dengan pelaburan 10 bilion ringgit untuk menjadikan hub otomotif industri in Malaysia. Untuk ekspor ke luar negara. Kalau orang Perikatan Nasional duk jerit, duk maki orang, Anwar bohong, Anwar tipu, saya nak beritahu, surat itu saya boleh edarkan. Kalau dia faham bahasa Inggeris lah. Tapi ini dia. Yang dia bagi, pelawak, bohong, menipu. Menipu apa? Elon Musk memang cakap dengan saya. Dan ibu pejabat di sini dibuka tahun ini juga. 3 hari yang lalu, dia hantar eksekutif kanan dia. Kita bagi surat immigration supaya laluan dia mudah. Masuk keluar Malaysia.
Dan dia beritahu saya, dia sudah kenal pasti bangunan. Dan dia minta dalam beberapa bulan kalau siap, dia minta saya rasmikan bangunan Tesla yang baru di Cyberjaya. Saya kata ya, dengan syarat Elon Musk datang supaya saya dengan Elon Musk nak rasmikan bangunan di Cyberjaya. Ini yang Perikatan Nasional dia dengki ini. Ya, yang pakai kepiah, yang pakai tai, yang pakai serban, tapi penyakit dengki ni, penyakit hati ni masalah dia. Masalah apa kita? Nak kata ada rasuah? Tak. Nak kata kluster mahkamah? Dia lagi banyak kluster mahkamah ni. Dan kalau keadaan ini berlaku sekarang, curi sana, curi sini, curi tanah, curi balak, curi rare earth, saya ingat lebih ramai kluster mahkamah dari Perikatan Nasional. Ya. Itu Geely. Rongshan, syarikat negara Cina. Tentang petrochemical. Itu syarikat terbesar di dunia. Syarikat minyak Aramco dari Arab Saudi. Syarikat minyak di antara yang terbesar di dunia. Syarikat minyak. Yang Rongshan Petrochemical. Nasir, pengusi dia, jumpa saya dan bagi tahu saya, dia kata Mr. Prime Minister, dia kata hadar Rais Wizara. Sudah atau Tuan Perdana Menteri. Aramco dah bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan minyak dan gas Arab Saudi di Asia Tenggara. Apa pemimpin PAS bersatu kata? Bohong. Ni, saya nak beritahu lagi. Yang di-Pertuan Agong pergi haji. Bincang dengan Muhammad bin Salman, Putera Diraja, Perdana Menteri Arab Saudi. Sampaikan salam kepada saya. Dan undang semula. Kan dulu dia fitnah, Anwar tak ada tempat. Ni, ada surat undangan daripada Muhammad bin Salman kepada Perdana Menteri Malaysia. Surat tu ada. Oh, ini Menteri luar tak ada ini ya. Selalu Menteri luar ada. Ini di luar lah, Menteri luar kan. Baik. Ada suratnya. Mengundang saya kerana dia beritahu yang di-Pertuan Agong. Siapa dia? Muhammad bin Salman. Apa dia kata? Kita dah arahkan Aramco untuk menjadikan Malaysia hub oil and gas for Southeast Asia. Dan kita akan jadikan Malaysia tempat pelaburan yang lebih bersungguh-sungguh dan serius. Sudah, mengapa saya mulakan dengan isu pelaburan? Ini soal ekonomi negara kita. Orang susah. Anak muda tak ada kerja ramai. Selesainya bukan kibar bendera. Selesainya bukan ikut orang supaya maki kita. Anak muda kalau nak selamat masa depan mereka, pilih pemerintahan yang boleh menjamin masa depan rakyat dan negara. Ini cabaran kepada anak muda. Kalau mau selamat, jaga kestabilan politik negara ini. Pilih pemimpin yang tidak sakau wang negara. Pilih pemimpin yang hanya bukan jerit dan baki orang, tapi beri penyelesaian kepada masalah negara kita. Ini yang harus sudah tekankan. Saya boleh sebut lagi berbelas. Tadi, tengah hari tadi, John Lee, Ketua macam Gubernur lah, Hong Kong, bawa setengah jemaah menteri dia. Perbincangan dengan saya dan setengah beberapa orang menteri kita dari Hong Kong. Dan telah memilih Malaysia untuk meningkatkan pelaburan, pelancongan, pelaburan, bidang digital, ekonomi, dalam bidang food technology untuk melabur. Saudara, ini tumpuan kita. Tapi apa yang kita dengar? Semalam, Bongbong Marcos, Presiden Filipina,
Presiden Filipina yang pertama yang melawat Malaysia setelah hampir 40 tahun. Dia datang dulu dalam mesyuarat ASEAN atau mesyuarat APEC. Tapi dari segi hubungan dua hala, ini julung-julung kali hadir. Sebab apa? Dia hormat Malaysia kerana kerajaannya stabil dan politiknya bersih dan ada dasar yang jelas untuk mengangkat martabat rakyat di negara ini. Minggu depan, Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei akan melawat sekali lagi. Dalam 8 bulan saya Perdana Menteri 2 kali dia datang ke Malaysia. Dan datang dengan agenda. Nanti kita akan tanda tangani perjanjian termasuk pelaburan ke Malaysia. Sudah kita buat kerja. Pelaburan itu penting, kalau tidak fulus tidak ada. Ini macam kes Felda lah. Lulus tapi tak ada fulus. Lulus tapi wang tidak ada. Sebab itu saya sebut, saya sign kelulusan 990 juta ringgit 1 tahun kepada Felda untuk melunaskan hutang Felda. Tapi apa yang disebut? Kita menipu. Itu saya jawab. Perdana Menteri bohong. Perdana Menteri penipu. Dan kita tak ambil tindakan. Tapi kita boleh jawab. Olehkah politik begini rupa? Kita tanya tipu apa? Di parlimen orang yang pakai serban dan jubah bagi tahu terang-terang. Kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar ini zalim. Sebab tak bantu negeri-negeri pembangkang. Saya jawab, peruntukan Kelantan paling tinggi dalam sejarah. Lebih tinggi daripada masa Perikatan Nasional Perintah. Tadi saya umum lagi. Projek Pertebatan Banjir. Kerajaan negeri Terengganu hadapi masalah hakisan Tasik Kenyir. Saya luluskan 200 juta ringgit segera untuk selamatkan dan menjaga, mengawal hakisan tersebut. Tapi apa yang disebut? Zalim. Ini mantra drama mereka. Cakap Islam berdegar-degar, tetapi hina orang, maki orang. Tidak putus-putus. Kemudian bawa pula cerita, oh ada orang Barisan Nasional dan Pakatan Harapan panggil PAS Parti Dajjal. Saya tak pernah dengar. Kalau saya dengar dan saya tahu mana-mana pemimpin, saya akan bincang dengan Saudara Zahid. Orang itu patut tarik balik tuduhan itu. Kerana apa? Kita ada nilai dan akhlak. Kita lawan parti ini, tapi bukan kerja kita nak hukum mereka. Bagaimana kita nak hukum mereka? Kalahkan mereka dalam pilihan raya ini. Mengapa harus kita kalahkan? Selamatkan negara ini. Sikap melampau, maki orang. Saya belum pernah dengar pemimpin UMNO bercakap PAS itu parti ajaran sesat. Yang sebut siapa? Muhyiddin. Satu-satunya pemimpin negara yang mengatakan PAS itu parti kafir, Dr. Mahathir. Itulah yang mereka usung sekarang. Kesian dia. Ya, kita patut kesian. Jadi saudara, tak ada. Kalau ada, hari itu ada seorang. Bila Ustaz Hadi Awang sakit, dia tulis biar mati. Saya terus buat kenyataan. Tidak setuju. Cara biadab. Dan harus minta maaf segera. Itu cara nilai dan akhlak negara madani. Tapi mereka hari-hari maki hamun, ada ustaz tok guru di depan masih lagi senyum. Apa jenis agama yang kamu ajar? Kita dalam agama ini mesti memuliakan orang. Berbeza warna kulit, budaya, itu bukan untuk menghina. Tapi untuk lita'arafu. To know, appreciate one another. Kita ini ciptaan Allah SWT.
Dan Allah janjikan semua anak Adam itu Allah angkat darjatnya. Walaqad karramna bani Adam. Karamah insaniyah. Yang membedakan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Nilai keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan bukan ukuran manusia. Bukan kerja kamu nak hantar orang ke syurga atau neraka. Jadi saudara, isu apa pilihan raya ini? Kita tak buat kerja, kita buat kerja. Ekonomi tak meningkat, ekonomi meningkat. Suku tahun pertama 5.6%. Lebih baik dari Singapura, lebih baik Indonesia, lebih baik daripada Vietnam. 5.6%. Inflasi turun. Pengangguran turun. Apakah selesai problem? Belum. Sebab itu kita kerja. Kabinet pernah mesyuarat hari cuti pun. Hari cuti umum pun kabinet pernah mesyuarat. Sudah. Sebab apa? Kita tak mau tangguh penyelesaian masalah rakyat. Dalam keadaan wang tak cukup. Tadi saya umumkan lagi. Semua penjawat awam. Dia bagi lagi. Yang pendapatan RM100,000 setahun ke bawah. Dapat RM300 sebulan. Semua rakyat yang RM100,000. Maknanya kebanyakan saudara. Kita akan bagi RM100. Untuk tampung keperluan dia. Setakat yang kita mampu sebelum belanjawan. Belanjawan madani ini 2-3 bulan lagi. Tetapi kawan-kawan saya kata tak sempat tunggu. Maka kita bagi lagi. Saudara. Sekarang kita kaji. Gaji. Polis, tentera. Penjawat awam. Saya tanya. Mengapa masa Perikatan Nasional tak ada dalam kuasa kaji semula? Janji kita setiap 10 tahun kaji. Tapi tidak ada kajian. Sebab apa tidak ada? Sibuk maki orang. Sibuk sakau. Mengapa datang kuasa pun tak bermesyuarat? Baru kita adakan mesyuarat. Tapi dia akan mengambil masa. Termasuk veteran tentera. Polis, tentera. Penjawat awam. Pendidikan. Kena kaji. Tapi kajian tentu mengambil masa. Ada yang kata 6 bulan sekurang-kurangnya. Kerana lepas itu saya kena bawa ke jemaah menteri. Untuk menerima cadangan. Jadi sementara itu penjawat awam tunggu. Dan gaji penjawat awam itu tidak tinggi. Sebab itu hari ini saya luluskan RM300 segera diberikan kepada mereka. Campur RM100 jadi RM400. Sebab itu tadi OCPD dan CPU belanja saya minum teh. Jadi saudara, apakah semua masalah kita selesai? Tidak. Saudara Ahmad Maslan ada di Kementerian Keuangan. Kita fikir, ni pekebun getah, Felda. Ni Negeri Sembilan ni banyak Felda, Amin. Apa yang kita buat? Kawasan Felda ini kawasan yang diilhamkan oleh marhum Tun Abdul Razak. Pemimpin dan negarawan. Pemimpin kebangsaan dan kebetulan timbalan presiden dan kemudian presiden UMNO. Dia berhutang dari Bank Dunia untuk buka ladang-ladang Felda untuk orang Melayu miskin. Sebab itu kita lantik Sabrici untuk menjaga supaya diurus dengan baik dan dibela nasib mereka. Generasi awal buka ladang. Generasi kita cari jalan angkat tahap kehidupan keluarga kita di kawasan Felda ini. Dan kedudukan mereka tidak sangat baik. Kawasan Felda di kampung-kampung ada lampu. Kawasan Felda tak ada lampu jalan. Tadi untuk kawasan Felda wilayah Raja Alias kita luluskan 2,800 tiang-tiang lampu. Bukan 20. Dekat Pilihan Raya kita dekat Pilihan Pasang Pilihan Raya pasang 20 dak 2,800 lebih
Yang lampu dengan bayaran elektrik RM280,000 setahun dibiaya oleh kerajaan persekutuan. Itu cara nak tolong rakyat. Bukan jerit maki orang. Kemudian kita tengok beratus orang yang terpaksa ke hospital pusat dialisis. Diputuskan tadi, tiap wilayah Felda di seluruh negara akan diwujudkan pusat dialisis yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan. Kemudian elektrik, internet access, connectivity. Semua sekolah-sekolah utama, politeknik di kawasan Felda akan dibekal dengan kemudahan internet. Ini termasuklah Starlink yang dibeli daripada Tesla, daripada Elon Musk yang saya sebut tadi. Dan tadi satu internet yang disebut Starlink diberikan ke universiti ataupun college di Negeri Sembilan. Saya tak ingat universiti mana, Amin. Universiti besar tak ingat ni macam mana. Okey. Jadi saudara, itu kerja kita. Jadi kalau saudara tanya, apa yang kamu buat? Kita buat untuk bantu rakyat. Apa yang mereka buat? Maki kita. Bodohkan kita. Cerca kita. Apa ada tindakan? Tak ada. Kalau kamu rasuah, ambillah tindakan. Oh, bila kena rasuah. Saudara, kalau tak ada bukti, zalim kalau kita ambil tindakan. Kalau orang itu tak rasuah, kita dakwa dia, zalim kita. Tapi kalau dia rasuah, saya bagi tahu kita, kalau ikut saya nak kata sulah, tak boleh. Kita mesti tegas. Mesti tegas dan tidak tolak ansur. Ini sebab saya kata, saya bagi mesej jelas kepada setengah-setengah mantan menteri. Masa berkuasa, kumpul kekayaan begitu banyak. Sekarang keluar nak jadi jago Melayu. Nak selamatkan Melayu. Saya kata kalau betul, orang-orang seperti Tun Mahathir, Tun Daim yang kaya-kaya raya ni, bekas-bekas menteri, nak selamatkan Melayu. Harta dia di Australia, harta dia di England. Ada pesawat, ada kapal mewah. Kamu bagi balik kepada orang Melayu di Malaysia wang itu. Selama ini kita tak berani, kita biar. Dia cakap kita cium tangan. Kerana gelaran dia tinggi, Tan Sri, Tun. Apa kita peduli gelaran dia? Kamu salah, tetap salah. Kalau saya bagi tahu semua badan-badan penguatkuasaan. Tak peduli pangkat dia. Tak peduli gelaran dia. Tun ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke. Kalau kamu sakau wang rakyat, kita siasat dakwa dan hantar dia ke penjara. Sebab kalau bercakap, pura-pura. Bercakap seolah dia bersih, maha bersih. Malah dalam kempen dulu bersih. Kita bersih. Sekarang ni kurang sikit bercakap kita bersih. Kalau dulu, Masya Allah bersih betul. Saya tengok dia ni. Iyakah? Jadi saudara yang dimuliakan, ini peranan kita. Saya nak akhiri dengan menyebut 8 bulan kita perintah. Di mana kita jual orang Melayu ni? Saya tanya di parlimen. Hak Melayu mana kita jual? 8 bulan kita perintah. Di mana kita khianati Islam? Peruntukan tambah. Datuk Seri Zahid sebut Ma'tafiz Sekolah Agama Rakyat. Siapa yang batalkan peruntukan kepada Sekolah Agama Rakyat? Tun Mahathir pada tahun 1999. Siapa yang beri semula Kerajaan Perpaduan Negara Madani ini? Saya tanya di parlimen, mana dia khianat? Bagi tahu, mana khianat? Dia tak jawab. Balik Terengganu, Kerajaan Perpaduan khianat kepada Islam. Kalau nak selamatkan Islam, pilih mereka. Saudara, saya syukur Alhamdulillah. Karena kekuatan kita, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional
dengan menggilap semula semangat asal UMNO ini, kita akan dapat pertahankan idealisme bapa-bapa kemerdekaan kita dulu. Jadi saya harap di Negeri Sembilan dengan pimpinan Saudara Aminuddin dan kerjasama yang rapat dan akrab di antara parti-parti, kita mesti pertahankan kekuatan Negeri Sembilan ini sebagai kekuatan penting, kekuatan asas kerajaan perpaduan. Kerja kita adalah untuk selamatkan negeri dan negara. Dan Negeri Sembilan masih merupakan kubu kuat kerajaan perpaduan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.